Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Parti Amanah keluar kerajaan perpaduan. Apa cerita ini sahabat-sahabat semua? Siapakah yang membuat kenyataan ini? Adakah presidennya Datuk Seri Muhammad Sabu ataupun pemimpin daripada Parti Amanah ini yang meroyan kerana tidak menjadi wakil rakyat lagi, tidak menjawat jawatan? Jadi apa kata Datuk Seri Muhammad Sabu ya berkaitan dengan isu ini? Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi ini adalah individu sebenar ya yang membuat kenyataan ini. Jadi tanpa buang masa saya ingin membawakan anda kenyataan media ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Jika saya Presiden Amanah, saya pertimbang keluar kerajaan. Itu antara kenyataan daripada pemimpin Amanah Muhammad Hanifah Maidin, yang mana beliau kononnya kesal dengan kerajaan perpaduan kerana keadilan masih sukar dicapai dalam kes Ong Eng Kiong, pemandu e-hailing pekak yang diserang oleh anggota polis. Bekas timbalan Menteri Undang-Undang era pentadbiran PS 2018 itu berkata, jika dia menarajui amanah maka dia tidak akan teragak-agak untuk mendesak Mesyuarat Agung Luar Biasa (EJM) katanya. Ya, yang mana katanya lagi dia memang tidak layak. Tahu juga dia tidak layak jadi presiden, tapi kenapa dia berkata jika dia jadi presiden dia akan keluar daripada kerajaan perpaduan. Inilah sahabat semua kenyataan yang bagi saya adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Ya, dia tidak jadi presiden sebab dia tidak layak ya. Membuat kenyataan sembrono seperti ini satu yang amat-amat memalukan. Katanya lagi, jika saya peguam negara saya tidak berminat dan tidak layak, saya akan mendakwa pelaku jenayah yang didakwa tanpa takut atau pilih kasih, insyaAllah katanya kepada Malaysia Kini. Hanifah berkata dia tidak berpuas hati dengan penjelasan juru cakap kerajaan YB Fahmi Fazil mengenai soalan sekiranya Kabinet telah membincangkan kes ini dan memorandum yang dihantar kepada pejabat Perdana Menteri. Pada pandangan saya katanya ini kes yang paling mudah. Terdapat seorang pesalah yang didakwa, terdapat seorang mangsa yang disahkan, terdapat undang-undang yang jelas. Jadi terdapat seorang Perdana Menteri yang telah mengisytiharkan kepada seluruh dunia kerajaan baru akan mempertahankan menegakkan keadalatan undang-undang. Bagi pandangan saya sahabat semua, kenyataan ini ya, adalah satu kenyataan sembrono. Ya, YB Fahmi mengatakan biarlah pihak yang bertanggung jawab melakukan tanggung jawab mereka. Kenapa pula kerajaan perlu campur tangan? Bila mana kerajaan campur tangan dalam urusan-urusan pentadbiran ataupun urusan dalam perundangan seperti ini? Jadi ini akan menjadikan ya seperti mana yang berlaku ketika era Mahazalim ya, dalam perundangan campur tangan itu campur tangan. Ya, Datuk Seri sendiri pernah menyatakan bahawa beliau Datuk Seri tidak akan mencampuri urusan isu perundangan dan sebagainya. Jadi biarlah ya mereka melakukan tanggungjawab ya di dalam hal perundangan dan pentadbiran untuk kerajaan. Jadi kenapa perlu mendesak untuk campur tangan? Dahulu juga kita bersetuju untuk Perdana Menteri tidak campur tangan dalam isu seperti ini. Ya, tapi kenapa individu ini, adakah kerana begitu terdesak kerana tidak ada jawatan apa-apa, tidak lagi menjadi wakil rakyat dan sebagainya? Sahabat semua fikirkan. Hanifah yang mengulas tuntutan dan memorandum yang dihantar ke PMO tersebut berkata tidak perlu Perdana Menteri untuk menubuhkan suruhannya siasatan. Apa yang sangat diperlukan hanyalah kemauan politik selesai katanya. Pada pandangan saya hal ini dengan segala hormatnya amat memalukan. Katanya lagi. Terdahulu Malaysia Kini melaporkan penasihat Lawyer of Liberty N. Surendran berkata lebih 100 hari telah berlaku sejak serangan yang melibatkan anggota pengiring Tuanku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Sejak hari pertama pihak polis sudah mengetahui siapa pelaku tersebut. Rakaman dashcam serangan itu juga telah diberikan kepada polis pada hari kejadian. Jadi apa justifikasi yang mungkin untuk kegagalan membawa pelaku dan sesiapa yang bersebat atau cuba menutup kes ini ke muka pengadilan soalnya? Serena juga membangkitkan pejabat PM membisu mengenai memorandum tersebut dan surat LVL kepada peguam negara masih belum dijawab. Sebenarnya kes ini sudah dijawab ya oleh Ketua Polis Negara. Ya, siasatan dan hasil siasatan itu akan diberikan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan selanjutnya. Jadi inilah sahabat semua, Serendran ini pun salah seorang yang meroyan ya, yang sudah keluar daripada Parti Keadilan hanya kerana tidak dapat dicalonkan menjadi wakil rakyat, tiada jawatan. Mulalah
menyerang kerajaan, menyerang Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi kembali kepada kenyataan daripada Hanifah, kononnya kalau dia presiden, dia akan keluar daripada kerajaan perpaduan. Hari ini Mat Sabu pula enggan ulas gesaan amanah keluar kerajaan. Kerana apa, sahabat semua? Bagi saya, ya, itu bukanlah satu perkara yang penting. Kerana ada banyak perkara penting lagi yang harus dilakukan dengan kesibukan Datuk Seri Mohamad Sabu ketika ini. Jadi Datuk Seri Mohamad Sabu enggan mengulas cadangan agar parti itu mengadakan mesyuarat agung luar biasa bagi menentukan kedudukannya dalam kerajaan perpaduan seperti dilontarkan Ahli Jawatankuasa Amanah Nasional Muhammad Hanifah Maidin. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu berkata ini kerana dia mahu menumpukan kepada penganjuran pameran pertanian hortikultur dan agri pelancongan Malaysia MAHA 2024 ketika ini. Dan saya tak mahu komen tumpu MAH MAHA dulu katanya. Ringkas kepada pemberita di Konvensyen Usahawan Agro Madani 2024 di Dewan Universiti Putra Malaysia Serdang, Selangor hari ini. Jadi semalam Hanifah berkata dia kesal dengan kerajaan perpaduan kerana keadilan masih belum dicapai dalam kes Ong Ing Keong, pemandu e-hailing pekak yang diserang oleh anggota polis. Jadi itu antara kenyataan. Dan seorang pemimpin Parti Amanah juga menyatakan bahawa kenyataan daripada Hanifah ini bukanlah ya kenyataan daripada ataupun wakil ya suara mewakili Parti Amanah. Ini adalah pendirian peribadi ya daripada Hanifah ini sendiri yang membuat kenyataan sembrono, membuat kenyataan ya mungkin kerana beliau ini ya sekadar untuk mencari perhatian ya publicity. Kerana nama beliau sudah begitu tenggelam ya dalam arena politik di dalam negara kita. Akhirnya apa yang dia lakukan? Mulailah mencari isu-isu untuk dibangkitkan, untuk mendapat perhatian. Ya seperti budak kecil, kalau mau minta susu menangis, buat bising. Mungkin itulah yang dilakukan oleh individu ini ataupun Hanifah, menteri, bekas menteri ya, timbalan menteri kah bekas menteri ya, di ketika kerajaan era Pakatan Harapan, Perdana Menteri yang ketika itu Mahathir Mohamad. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Anda berikan komen ya di dalam ruangan komen. Ingat komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan kapapan kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.